Assalamualaikum dan salam sejahtera. MG Flash 16 Jun teruskan bersama saya Zazrina Zainuddin untuk paparan berita menarik hari ini. Berita utama. Hari ini Raja-Raja Melayu akan bertemu di Istana Negara bagi membincangkan segala pandangan yang dipersembahkan 18 pemimpin parti politik ketika diterima menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Perbincangan khas yang dianjurkan atas inisiatif Seri Paduka Baginda itu dijangka bermula jam 2.30 petang ini. Sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong bermula 9 Jun lalu antara lain menyaksikan barisan pemimpin seperti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Lim Guan Eng, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Muhammad Sabu. Baginda turut berkenan menerima menghadap Pengerusi Jawatan Kuasa Khas Bebas Darurat 2021, Tun Arifin Zakaria semalam. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin dalam satu kenyataan berkata, sesi menghadap para pemimpin parti politik adalah atas inisiatif serta keprihatinan tinggi baginda dan berkaitan dengan usaha-usaha memerangi penularan jangkitan wabak COVID-19 serta pelaksanaannya semasa tempoh darurat. Selain itu, beberapa pakar dari agensi-agensi kerajaan turut dijadual memberi sembah taklimat mengenai hal-hal berkaitan kesihatan, keselamatan, politik dan ekonomi negara di perbincangan khas Raja-Raja Melayu. Ini merupakan kali kedua perbincangan khas Raja-Raja Melayu diadakan di Istana Negara sejak Al-Sultan Abdullah menaiki takhta sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari 2019 selepas yang pertama pada 25 Oktober tahun lalu. Raja-Raja Melayu bertanggungjawab memainkan peranan keperlembagaan yang dianggap penting ketika negara berada dalam keadaan genting akibat wabak COVID-19 dan memberi tekanan kepada rakyat terutamanya dari sudut ekonomi. Veteran UMNO Tengku Razali Hamzah berkata, peranan itu timbul selaras dengan sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong di hadapan Raja-Raja Melayu yang memilih baginda mewakili Majlis Raja-Raja Melayu. Menurut ahli Parlimen Gua Musang itu, Raja-Raja bertanggungjawab memilih seorang pemimpin tanpa kepentingan peribadi, parti politik mahupun pertimbangan peribadi untuk menyelesaikan apa yang disifatkan oleh beliau sebagai krisis rakyat yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Katanya pemimpin tersebut semestinya mempunyai kemampuan, keupayaan, visi dan pemahaman mendalam mengenai keadaan semasa demi memimpin kerajaan yang mampu membantu mengatasi keadaan teruk melanda rakyat sekarang. Tengku Razali menegaskan negara menghadapi krisis bertubi-tubi sehingga menyebabkan sistem ekonomi merudum, krisis berkaitan dengan keperluan asas seperti bekalan makanan, keadaan kesihatan dan isu keselamatan. Katanya tidak terdapat peruntukan di dalam perlembagaan atau mana-mana undang-undang untuk menyelesaikan masalah ini, justru Raja-Raja perlu memainkan peranan dengan berkesan. Beliau berkata perkara ini penting untuk membendung gelombang kehilangan keyakinan oleh rakyat terhadap pemimpin mereka daripada terus membiak. Berita seterusnya. Seorang wanita warga Indonesia mengalami kecederaan parah di bahagian dada selain dagu serta kedua-dua tangan dan kaki dipercayai ditikam suaminya, juga seorang warga Indonesia. Ketua Polis Daerah Kajang Assistant Commissioner Muhammad Zaid Hassan berkata, lelaki tersebut menikam isterinya lebih daripada 5 kali di rumah mereka di Sungai Ramal Kajang dipercayai kerana cemburu. Lelaki yang bekerja sebagai buruh tersebut dikatakan bertindak sedemikian kerana percaya wanita itu mempunyai hubungan sulit dengan lelaki lain. Mengulas lanjut, Muhammad Zaid berkata suspek berusia awal 40-an dipercayai melarikan diri sejurus kejadian dan polis sedang memburu lelaki itu. Mangsa kemudian dimasukkan ke zon kritikal dan dipindahkan ke Hospital Kajang untuk rawatan susulan. Kes disiasat mengikut Seksyen 326 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan denda atau sebatan jika sabit kesalahan. 5 lelaki termasuk pemilik sebuah gimnasium dikenakan kompaun RM18,000 secara keseluruhan susulan didapati melanggar prosedur operasi standard SOP Sekatan Pergerakan Penuh dalam satu serbuan di Jalan Bagan Luar di Butterworth, Pulau Pinang semalam. Kegiatan pembukaan operasi perniagaan bukan dalam perkhidmatan perlu itu terbongkar selepas sepasukan polis melakukan ops pematuhan SOP di kawasan berkenaan pada jam 5.40 petang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, Assistant Commissioner Nur Zaini Muhammad Nur berkata, ketika serbuan terdapat 5 pelanggan termasuk seorang remaja bawah umur sedang melakukan senaman di dalam gimnasium yang terletak di tingkat 3 bangunan itu. Jelasnya, hasil soal siasat ke atas pemilik gimnasium berusia 58 tahun itu. Dia memberi alasan membuka premis tersebut atas permintaan pelanggannya.
Susulan itu, pihak polis mengeluarkan kompaun RM10,000 kepada pemilik gimnasium tersebut kerana didapati melanggar SOP dengan membuka perniagaan bukan perkhidmatan perlu. Bagi 4 pelanggan berusia 36 hingga 52 tahun itu pula, masing-masing dikompaun RM2,000, manakala remaja berusia 16 tahun itu diberi amaran dan nasihat. Dalam perkembangan sama, Nur Zaini mengingatkan orang awam termasuk pemilik perniagaan untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan kerajaan bagi membendung penularan wabak COVID-19 dalam negara. Kita beralih ke berita luar negara. Rejim Zionis kembali melancarkan serangan ke atas Gaza pada awal pagi tadi selepas hampir sebulan gencatan senjata berkuat kuasa. Pencabulan terbaru itu dikatakan sebagai tindak balas pelepasan belon yang diisi bahan mudah terbakar dari wilayah itu ke sempadan kawasan yang dikuasai Israel. Menurut Haaretz, ia telah menyebabkan sekurang-kurangnya 20 kebakaran. Sebagai tindak balas, rejim telah menyasarkan serangan roket ke atas Gaza City dan Khan Yunis. Mengulas perkembangan itu, Tel Aviv menegaskan ia bersedia untuk berdepan dengan sebarang senario termasuk kembali berperang dengan Hamas. Perkembangan yang berlaku itu dikatakan sebagai tindak balas provokasi berterusan yang dilakukan rejim Zionis dan penyokongnya terhadap pengusiran penduduk Arab di kawasan yang dikuasainya di tebing barat. Beberapa jam sebelum serangan dibuat, beribu penduduk Yahudi mengambil bahagian dalam perarakan Flag March bagi meraihkan ulang tahun kejayaan mereka menawan Baitul Maqdis Timur pada 1967. Berikutan perkembangan itu, Hamas telah menyeru rakyat Palestin meneruskan penentangan untuk mempertahankan hak mereka dan Masjid Al-Aqsa. Seterusnya beralih ke berita sukan. Kemenangan 1-0 Malaysia ke atas Thailand pada aksi terakhir kumpulan G pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 Piala Asia 2023 awal pagi tadi membuktikan skuad Harimau Malaya kembali mengaum selepas 2 kekalahan berturut-turut dalam saingan kumpulan sebelum ini. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata beliau menghargai semangat ditonjolkan skuad bimbingan Tan Cheng Ho sepanjang perlawanan dalam usaha memburu kemenangan. Datuk Seri Rizal Merican dalam ciapan di laman Twitter turut berharap setiap pemain mengekalkan prestasi positif itu bagi menempuh cabaran di masa hadapan. Sambil mengucapkan tahniah kepada pasukan Harimau Malaya, beliau berkata, hasil sepakan penalti Safawi Rashid, Malaysia berjaya melayakkan diri ke pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023. Katanya itulah prestasi yang perlu kekal di dada setiap pemain Harimau Malaya dengan lencana yang membawa nama negara. Pada aksi di Stadium Al Maktoum, Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE itu, Muhammad Safawi Rashid yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada babak kedua perlawanan muncul wira pasukan negara selepas menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-52. Kejayaan membenam Thailand itu membolehkan Malaysia merampas kedudukan ketiga kumpulan G daripada skuad Gajah Perang dan melangkah secara automatik ke pusingan ketiga kelayakan Piala Asia 2023 bagi terus menghidupkan peluang beraksi pada pusingan akhir kejuaraan benua itu. Dalam aksi kumpulan G pada 4 Jun, Malaysia kalah 4-0 kepada UAE sebelum tewas 1-2 kepada Vietnam pada Sabtu lalu. Baik, berita sukan itu tadi mengakhiri MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal kami di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan salam hormat.